Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Tahniah pada yang hadir pada malam ini. Ramai. Anak-anak nak masuk sekali dengar pun boleh. Tapi yang penting mak ayah. Yang ni lebih kepada perkongsian lah. Maksudnya program ini adalah program terbuka untuk kita, untuk di peringkat saya sendiri, insyaAllah akan buat sedikit perkongsian lah kepada mak ayah, terutamanya sekarang ni kita dekat rumah, kita tak boleh nak berkumpulkan program, so jadi kita manfaatkan ruang online yang ada ini untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan PDPR kan, berkaitan dengan PDPR dan anak-anak macam mana, terutamanya pada especially pada anak-anak 6 tahun lah, anak-anak 6 tahun. Jadi dalam sesi sharing ini, sekiranya habis lambat sikit, contohlah ada yang ada urusan dan sebagainya, saya akan sharekan juga link rakaman yang ada pada malam ini, yang maksudnya saya akan berikan juga untuk boleh tengok balik. Dan saya akan sharekan juga nanti bahan yang dipresentkan ini untuk rujukan semula lah. Dan kalau ada pertanyaan boleh pergi dekat chat, dekat chat tu boleh type apa yang nak ditanya. Ataupun boleh pergi dekat chat minta laluan, saya benarkan buka suara, tak ada masalah. So jadi dekat sini kita cuba guna two-way communication lah, walaupun secara online kita guna two-way communication untuk kita sama-sama bantu each other lah. Saya sebagai sisi guru, sebagai sisi guru yang dekat sini adalah mak ayah mencabarkan untuk kita handle anak-anak PDPR ini. Jadi memang saya tak nafi pun benda ni. Saya tak menafikan pun, sebab situasi guru dia ada cabaran dia, situasi mak ayah dia ada cabaran dia. Kejap Okey, insya-Allah saya akan terus mulakan untuk sesi pada malam ini, insya-Allah. Sementara yang lain masih tengah masuk. Ini sebagai orang kata apa? Sesi ini sebagai exercise minda untuk mak ayah. Exercise minda kan untuk mak ayah, sebab ialah PDPR kan. PDPR macam mana kita nak di peringkat saya sebagai guru, saya cuba untuk berkongsi apa yang boleh dikongsi untuk mak ayah. So jadi dekat sini kalau sekali lagi saya maklumkan, kalau ada yang nak tanya soalan, saya okey je, boleh je pergi dekat ruangan chat, kita cuba buat two-way communication, insya-Allah. Anak nak masuk sekali pun boleh, yang penting mak ayahnya ada. Okey. Okey. Saya nak tanyalah, ni lebih kepada untuk peringatan untuk kita. Kita berdepan dengan isu pandemik COVID-19 ni daripada tahun lepas. Dan parent yang sekarang mungkin ada juga dalam kalangan yang 91 partisipan ni, ada yang mak ayah darjah 1 sekarang. Dan masih anak ada berada di pasti, anak kedua ke ketiga anak yang dipasti. Waktu anak berada di darjah 1, adakah kita jangka hari pertama persekolahan 2021, anak tersebut akan sekolah online? Hari pertama, kita tak jangka pun, sebab kita assume, kita buat assumption mungkin benda ni habis takat tahun lepas. Tak, kita tak jangka. Sebab itu kenapa di peringkat kami, di peringkat Seriti Kawasan Puchong, di peringkat pasti Kawasan Puchong, kita susun untuk kita cuba memberikan satu input kepada mak ayah supaya setiap mak ayah kena ready dengan PDPR. PDPR ni dia ada banyak kaedah, tidak semestinya ber-Google Meet sahaja. Dia tidak semestinya ber-Google Meet sahaja. So jadi dia ada banyak kaedah yang kita boleh guna. Yang nanti saya akan terangkan untuk mak ayah apakah kaedah-kaedah Google Meet. Cuma sekarang ini kita nak buka mindset kita. Adakah anak-anak kita 6 tahun sekarang, tahun depan nak naik darjah 1, kita bersedia dengan sekiranya berlaku sekolah tutup pula tahun depan. Memang plan pemulihan yang diumumkan oleh Perdana Menteri, kita akan fasa pemulihan yang maksudnya semua sektor akan beroperasi seperti biasa, dijangka dalam bulan 11 ataupun bulan 12. Saya pun waktu tu mengharap dapat balik kampung je. Tak fikir lagi nak pergi bercuti, nak balik kampung dulu.
Ada yang parent yang letak wallpaper pantai kat belakang. Saya duduk tengok ni rasa tercabar. Sebab tak boleh nak pergi pantai lagi. Tak. Saya tak marah pun. Tak. Okey je. Relax je. Maksudnya saya nak cakap kat sini, kita tak boleh jangka mood next year macam mana. Mungkin sekolah buka balik, tutup balik. Buka balik, tutup balik. Faham tak? Sebab benda ni melibatkan isu satu dunia. Semua berdepan dengan masalah isu berkaitan dengan COVID ni. Selagi kita tak dapat vaksin sepenuhnya, banyak lagi risiko-risiko lain. Orang yang dah ambil vaksin pun, dia ada juga berdepan dengan risiko-risiko selepas itu. So jadi dekat sini saya nak buka minda kita bahawa mak ayah yang ada pada malam ni, saya yakin dan saya percaya orang yang hadir pada malam ini adalah orang yang jiwa dia besar. Dia terpaksa menerima walaupun hakikat dia tak suka. Dia berjiwa besar, sebab tu dia sit down pada malam ni, dia nak dengar apa preparation dia, especially pada 6 tahun, tahun depan nak naik darjah 1. Yang 5 tahun, kalau contoh yang ada pada malam ni, yang 5 tahun dia tak selesa sangat. Saya bagi tahu, dia tak selesa sangat sebab kita tak tahu benda ni settle bila. So jadi we need to prepare awal. Kita kena prepare awal anak-anak kita. Dia walaupun dalam keadaan fizikal dia boleh belajar dengan baik, dalam keadaan online pun dia boleh belajar dengan baik. Tetapi satu benda yang saya nak bagi tahu, sudah pasti apabila belajar secara PDPR dan fizikal, dia tak sama. Dia punya cara penerimaan ilmu memang tak sama. Sebab kenapa tak sama? Bila berlaku PDPR, kita back kepada guru, kita tak nampak secara sentuhan. Itu berbeza. Jadi dekat sini, macam contoh macam tahun lepas, anak-anak yang naik darjah 1 tahun lepas 2022, tahun ini tahun 2020 tahun lepas, tahun ini 2021 masih lagi sekolah online. Maksudnya macam dalam tahun ini berapa bulan sahaja sekolah fizikal. Lepas itu back kepada sekolah online. Kita panggil sekolah online lah. PDPR, maksudnya PDPR. So jadi kita tak tahu macam mana berdepan dengan 2022 pula. Berdepan dengan 2023 pula. So jadi benda ini adalah mencabar untuk kami sebagai guru, mak ayah lagilah mencabar. Okey, saya bagi tahu yang pertama saya nak buka minda. Contohlah mak ayah kata, saya susahlah nak ajar anak saya sebab dekat sekolah dia bagus, dekat rumah dia tak bagus. Ya, betul. Sebab dia apa? Sebab yang pertama, ibu bapa dia tak sama dengan cikgu kat sekolah. Walaupun mak ayah dia tu cikgu. Saya bagi tahu. Sebab tu Islam ni, Allah ajar ni, kita hidup ni bermasyarakat. Sebab tu kita ni hidup bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, walaupun dia seorang guru, dia masih memerlukan orang lain yang bekerja sebagai guru untuk ajar anak dia. Walaupun guru tersebut, contohlah, memang tak nafi ada guru yang pandai ajar anak dia, tapi daripada 100 mungkin 2-3 orang je. Mungkin 2-3 orang yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Sebab itu saya kata tak sama langsung situasi apabila mak ayah dan guru. Bila emosi anak lagilah tak sama. Lagilah sangat-sangat tak sama. Lepas tu pula, anak pula, okey. Isu anak maksudnya dekat rumah, mak ayah suruh ambil pinggan pun tak nak ambil. Tapi bila kita ambil anak dekat sekolah, kita selalu dapat feedback bahawa daripada guru, anak rajin dekat sekolah. Sebab apa? Sebab karakter guru di sekolah dengan karakter mak di rumah dia tak sama. Dia tak sama. Kita ibarat guru ini adalah orang luar. Anak-anak ni dia kenal daripada dia lahir lagi. Kita ada masa garang dengan dia, ada masa kita lembut dengan dia. Ada masa yang lembut sepanjang masa. Guru dia momentum dia lain. Dia kenal waktu umur 4 tahun. Dia kenal waktu umur 5 tahun. Dan ada yang dia kenal guru tersebut waktu 6 tahun. Maksudnya bila dia kenal kita sebagai ibu bapa daripada kecil, daripada baby, confirm tak sama emosi anak tersebut. Sebab itu kenapa kita boleh compare anak tersebut bila kita rasa, kita sebagai parent, kita rasa saya memilih untuk anak saya sekolah fizikal itu lebih better untuk dia. Memang tak nafi. Saya tidak pernah menafikan pun kelebihan belajar secara fizikal. Tetapi yang saya nak buka minda kita sekarang, sekiranya kerajaan tak benarkan kita buka secara fizikal, apa tindakan yang kita kena buat? Maksudnya, adakah kita nak tunggulah sekolah fizikal? Saya bagi tahu macam ni. Benda ni dah jadi tahun lepas. Ramai parent memilih untuk menunggu benda ni selesai. Tapi benda ni tak selesai sampai tahun ni. Jadi macam mana performa anak? Dia jadi efek.
Jadi efek sangat-sangat kepada anak-anak tersebut. Jadi kita nak di peringkat kita sebagai parent, sebagai guru, kita ada satu plan tindakan di peringkat kita untuk kita berikan sesuatu kepada anak-anak, insya-Allah. Okey, mencabar tak ibu bapa mengurus PDPR dekat rumah? Cuba bagi dekat chat sikit. Adakah dekat sini mak ayah ada yang jadi monster? Hari-hari awak ni tak faham ke? Umi cakap awak ni tak reti ke? Ada tak? Ada tak drama-drama sinetron apa ni tiba-tiba jadi anak tiri sekejap? Ada tak? Ada yang siapa yang kat sini tiba-tiba declare saya adalah mak tiri dia hari tu? Sebab tiba-tiba tak pernah garang kan? Luar biasa garang. Monster. Biasa saya sendiri pun pernah berpengalaman kita mengajar anak saudara tu. Saya mengajar anak saudara ni. Saya mengajar anak saudara ni pun, saya bagi tahu untuk makluman semua. Sampai mak saya kata pun, "Hang dah lah ajak adik. Hang duk ajak anak menakan hang tu suara cengeng macam singa." Dia kata macam tu. Nak cakapnya dalam keadaan ajak anak saudara pun dia dah jadi hook. Dia dah jadi warna hijau. Telah lah kalau kita ajar anak kita sendiri. Tambah pula cikgu dia suruh baca buku hari tu, dia buat dek. Sama ada nak guna rotan ataupun nak guna ni. Okey, jadi saya tak nafi benda tu mencabar lah. Saya tak nafi benda itu sangat mencabar untuk mak ayah. Tapi memang tak nafi. Ada juga dalam kalangan anak-anak yang dia okey. Dia bergantung, depends on anak lah. Saya tak nafi benda tu. Saya orang Kedah. So, jadi dia ada, kalau suara saya cengeng, saya bukan marah. Ini cara orang bercakap. Tambah pula kita cakap online kan, mic pula duduk kat tepi mulut ni, dia bukan marah lah, dia bukan cengeng, memang cakap macam ni. Walaupun saya ni tak nafi cengeng juga mengajar kat sekolah, tapi saya baik dengan anak-anak murid saya. Kita cengeng ada tempat dia. Sama juga dengan mak ayah. Sometimes pun kena cengeng juga orang panggil. So jadi dekat situ kita cuba buka minda. Mencabar atau tak? Yes, of course mencabar. So jadi ajarkan, yang pertama bila kita nak mengajar anak, contoh anak-anak sekarang masuk dalam mood PDPR kan, dia masuk dalam mood PDPR. Ada yang kejap ada yang main screen kejap saya tutup balik yang dia punya, saya buka balik. Okey. Yang pertama, bila kita ajar anak-anak kita berkaitan dengan belajar secara online ni, saya tak nafi. Contohlah dekat pasti masing-masing ada ajar guna Zoom ke, guna Google Meet ke. Memang tak nafi, kadang-kadang dia duduk tak diam, dia berlari ke sana ke sini. Mencabar tak? Yes, mencabar. Tetapi kita perlu dedahkan anak tersebut bab adab juga. Maksudnya etika pakaian dia. Contoh anak-anak perempuan kita biasakan walaupun belajar online pakai tudung elok-elok, duduk dengan tertib. Maksudnya waktu time nak belajar sediakan air siap-siap waktu dekat belajar tu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pengalaman saya mengurus kelas, saya mengurus sekolah rendah sebab saya guru di Seriti. Bila saya mengurus sekolah rendah, kadang-kadang anak darjah 1 ni kejap-kejap dia keluar pergi minum air, kejap-kejap keluar pergi minum air. Lalas kami urus untuk kita pastikan bahawa anak tersebut dia tak kacau. Sesi kelas, saya kata dalam kelas sediakan air siap-siap waktu dekat anak tu, letak dalam botol supaya anak tidak mengganggu proses pembelajaran tersebut. So jadi benda itu sebenarnya penting. Etika nanti saya akan sharekan juga dalam grup WhatsApp link. Saya akan sharekan dalam grup WhatsApp apa preparation kita sebelum anak belajar. Sebab saya cakap macam ni, kenapa benda ni mak ayah kena ambil tahu? Sebab sebelum ini anak-anak dia tahu benda ni daripada cikgu dekat sekolah. Dia tahu benda-benda ni bab doa belajar. Contohlah kan, dia tahu bab doa belajar, dia tahu pasal doa belajar yang inni ra'aitu bukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Dia tahu surah-surah panjang daripada guru. Tapi kali ini dia perlu tahu daripada ahli keluarga yang terdekat. So jadi benda tu mencabar tak untuk kita. Tambah pula kalau kita kurang ilmunya, tak ada masalah untuk makluman ibu bapa. Kita dekat situ adalah masa untuk kita improve kemahiran kita. Kemahiran kita mungkin dalam bacaan doa, dalam apa-apa pun. Macam sekarang ni kita tengok, macam saya tak nafi, macam contoh di pasti saya yang mengurus untuk anak-anak murid terlibat dengan PDPR, ada yang nenek pun dah mencabar dah. Maksudnya walaupun bergelar nenek tapi nenek milenial orang panggil. Maksudnya nenek pun dah kena tahu dah pasal Google Meet, dah kena tahu pasal Zoom. Tapi kalau bayi-bayi mak kita tanya Google Meet, aku pun tak tahu dah tu apa Google Meet. Yang aku tahu tekan telefon, angkat dengan letak sahaja. Itu kalau mak-mak kita dulu. Tapi sekarang dah tak macam tu. Dia dah berubah, zaman dah berubah.
Sesuai dengan zaman sekarang ni, kita pun dah banyak sangat tengok telefon dekat rumah. Jadi belajar pun kena guna telefon juga. So jadi saya nak bagi sedikit penerangan apa itu PDPR. PDPR ni tak semestinya belajar guna online je. Maksudnya tak semestinya belajar guna Google Meet sahaja. PDPR ni adalah banyak solution dia, beberapa dia. Iaitu merujuk kepada maksudnya kita boleh belajar atas talian. Maksudnya dalam talian. Macam sekarang lah guna Google Meet, guna Zoom dan sebagainya. Ataupun kita belajar guna luar talian. Masih menggunakan gadget tapi tak menggunakan line internet. Ataupun offsite. Offsite tu maksudnya dia bagi kerja lah. Maksudnya itu bergantung kepada setiap sekolah punya perancangan daripada guru. Maksudnya cara belajar macam mana. Ataupun benda tu datang juga daripada mak ayah, bantuan mak ayah. Maksudnya kita sekarang ni kita nak pasti contoh anak kita boleh membaca. Apa tindakan kita untuk kita guide anak kita boleh baca buku. Itu yang saya akan kongsikan kejap lagi macam mana mak ayah boleh bantu. Macam mana mak ayah boleh bantu. Ya. Saya minta jangan buka suara Kalau buka suara dia ganggu. Okey. Lepas tu pendekatan dalam PDPR seperti tadilah dalam talian. Maksudnya guna capaian internet dan dia belajar secara real time. Real time tu maksudnya dia boleh jumpa cikgu. Dia boleh jumpa cikgu, cikgu boleh jumpa murid. Dan dia guna peranti lah sama ada laptop, komputer ataupun tab. Komputer ataupun tab. Dan saya tak nafi dekat sini tak semua orang mampu untuk berkemampuan untuk bagi laptop. Dan dia mampu bagi phone sahaja. Nanti saya tunjukkan sedikit secara teknikal macam mana walaupun belajar guna phone tetapi anak tersebut dapat view cantik. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Dia teknikal je benda tu tapi benda tu penting. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok KPM lah, KPM Kementerian Pendidikan Malaysia, ini adalah cadangan untuk anak-anak belajar dalam tempoh sehari. Maksudnya sehari anak-anak prasekolah dia sedia 1 jam sahaja untuk secara online. Sebab apa? Sebab dia melibatkan mata. Dia melibatkan mata, gelombang yang datang daripada gadget itu sendiri pada otak. Okey, kita cuba bayangkan anak tersebut dah belajar online 1 jam. Waktu lain tu macam mana? Waktu lain tu itu ditop up secara praktikal dan kalau boleh saya minta disusun jadual penggunaan gadget di rumah. Kenapa saya sebut pasal penggunaan gadget? Benda ni penting untuk mak ayah, terutamanya anak-anak yang umur seawal umur 4, 5 dan 6 tahun. Kalau kita tak kawal daripada sekarang, dia akan bagi kesan yang besar kepada anak kita selepas darjah 1. Especially selepas umur 9 tahun. Saya bagi tahu kenapa, kejap lagi saya bagi tahu kenapa. Okey, medium PDPR atas talian terpulanglah sama ada dia nak guna Google Meet ke, dia nak guna Zoom ke, Microsoft Team ke, dia nak guna gaming wall ke, dia bagi tugasan-tugasan dalam bentuk rakaman. Okey, kalau pendekatan PDPR luar talian, dia masih menggunakan gadget, telefon dan sebagainya tapi dia tak guna rangkaian internet. Maksudnya mungkin dia tengok balik ulangan daripada rakaman video dan sebagainya lah. Dan panduan untuk ibu bapa sebelum kelas. Ini yang saya nak sharekan sekiranya kita mampu sediakan telefon sahaja. Pastikan kedudukan telefon anak ketika belajar berbentuk melentang. Bukan berbentuk menegak. Kenapa? Cuba tengok dekat gambar tu. Beza tak view menegak dengan view melentang? Berbeza. Skrin dia lebih jelas. Contohlah kalau cikgu tengah show bahan membaca. Bila dia tengok skrin menegak, dia akan nampak kecil. Macam saya sekarang. Contoh. Bila saya buat menegak, dia kecil. Dia kecil. Tapi bila buat melentang, dia terus besar. Realiti dia macam tu. Dia akan nampak lebih cantik. Bila anak tersebut nak baca. Sebab tu saya kata, gadget ini kita tak boleh nak paksa mak ayah sediakan laptop dan sebagainya. Sebab dia melibatkan kos. Saya bagi tahu macam ni lah. Kalau nak dapat laptop baru sekarang, kalau tak ada 1,700 ke 2,000 memang susah nak dapat. Memang susah nak dapat laptop kalau harga yang macam sebelum ni. Maksudnya laptop yang harga 1,200. Sebelum ni kita dah boleh dapat laptop baru harga 1,200. Mohon ibu bapa tolong tengok anak jangan buka mic. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya sendiri sebelum ini pernah mencari laptop yang laptop second untuk kegunaan sekolah. Jadi bila kita nak cari laptop baru memang tak dapat harga 1,200 yang baru, susah. Kalau dapat tu alhamdulillah tapi susah. So jadi benda ini agak mencabar. Jadi kita mampu sediakan gadget seperti ini, tak apa. Pada saya kita manfaatkan gadget seperti ini untuk anak-anak tersebut guna. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okey.
Bagaimana membantu PDPR dalam penguasaan 3M? 3M ini merujuk kepada membaca, menulis dan mengira. Maksudnya macam mana mak ayah nak bantu anak-anak membaca? Maksudnya contoh sebelum ni dia belajar dekat sekolah pergi pukul 8 pagi sampai pukul 12. So jadi dia ada lebih kurang 4-5 jam berada di sekolah. Dan kita tengok performance dia pun lain apabila dia belajar dekat sekolah. So dia berbeza betul. So jadi cara macam mana nak bantu dekat rumah? Maksudnya saya ambil minimum. Saya tak suruh mak ayah jadi guru buat RPH. Tak, saya bukan suruh buat benda tu. Tapi saya nak touch benda yang paling simple. Benda yang paling simple tetapi perlu tindakan segera. Especially pada persediaan 6 tahun. Pada persediaan darjah 1, 6 tahun sekarang ni. Anak-anak 6 tahun. Iaitu merujuk kepada 5 perkara utama pengurusan asas penguasaan membaca anak. Maksudnya sekarang kita tengok pasti ada 4 buah buku. Pasti ada 4 buah buku. Mungkinlah anak kita 6 tahun dia tak lancar lagi buku 1. Adakah kita dekat rumah ajar buku 3 terus? Salah. Sebab tu saya nak tunjuk macam mana kejap lagi untuk mak ayah bantu ajar anak kat rumah. Maksudnya walaupun anak kita 6 tahun dia tak boleh lancar lagi baca buku 2, kita perlu touch buku 1 juga. Kalau saya. Sebab kalau kita naikkan aras tinggi anak tersebut dia tak boleh nak catch up. Okey, kalau anak tersebut tak ada buku, jadi kena hubungilah pihak sekolah macam mana untuk dapatkan bahan-bahan tersebut supaya anak tersebut dia boleh touch down kepada asas membaca itu sendiri. Okey, yang pertama bab masa. Maksudnya untuk dalam faktor sekarang, mak ayah kena buat peruntukan masa waktu bila anak nak belajar. Okey, saya faham ada yang mak ayah masih work from home dan memang betul-betul work from home. So, jadi nak guna waktu bila? Cari waktu yang sesuai dan fleksibel yang mak ayah boleh buat. Okey, masa yang sesuai ini adalah bergantung kepada kita. Kita punya masa free kita bila. Tetapi saya nak bagi tahu macam ni. Jangan lama. Bila mak ayah ajar lama, itu yang anak tak boleh nak pergi tu. Sebab mak ayah ajar dengan emosi. Dia tak faham. Contohlah, dia baca buku 2, muka surat 20 tak lancar. Dia tak lancar sampai satu tahap tu dia jadi macam ni. Kakak ni mama dah ajar 5 kali dah. Tak faham-faham lagi ke? Tak lancar-lancar lagi ke? Sabar dulu, jangan marah. Sebab mak ayah dah sejam dah ajar duk marah dia. Lala 1 jam tu anak punya belajar 5 minit je. Yang berletih. Betul. Bacalah anakku pun ada. Read Easy pun ada. Betul. Sekarang banyak je sumber-sumber dekat internet yang kita boleh guna. So jadi kita tengok dekat situ. Kalau masa ini kita ambil terlalu lama, anak kita dia tak macam cikgu tau. Anak kita dia boleh duduk dengan cikgu 1 hari suntuk. Tapi untuk dia belajar dengan mak ayah, 1 jam dia rasa macam dunia dia dah terbalik. Sebab mak ayah ajar dengan emosi. Cikgu dia ajar ada emosi, ada sayang dia. Sebab dia tahu tu anak orang. Dia tahu tu anak orang. Kalau dia tahu tu anak dia, sama je dia. Emosi lebih juga walaupun dia cikgu. Kalau tak percaya, tanya cikgu dekat sini. Siapa yang cikgu kat sini, dia ajar anak murid dia lain. Dia ajar anak-anak dia lain. Beza. Totally beza. Sebab tu saya kata jangan lama. 15 minit pun sebenarnya lama. Kalau boleh ambil 10 ke 15 minit sahaja untuk buat revision membaca dengan anak. Okey. Contohlah kata sehari tu ibu bapa ambil 15 minit. Lebih kerap lagi bagus. Maksudnya pagi ambil 15 minit. Petang ambil 15 minit. Is better berbanding kita terus buat 1 jam. Itu yang saya kata kualiti masa tu. Mak ayah kena belajar benda ni. Kena tackle macam mana kita nak kenal anak bab mengajar. Kalau kita balon 1 jam, memang 1 jam tu penuh dengan emosi, amarah dan sebagainya. Benda tu tak bagus. Tak bagus untuk anak. Kalau benda ni kita dah buat sekarang, tolong ubah. Kita kena ubah. Kalau kita tak ubah, dia jadi kesan kepada anak dia jadi mental block. Dia tak nak belajar dengan mama dia. Dia tak nak belajar dengan ayah dia. So jadi 15 minit. Lama. 15 minit lama puan. Saya rasa 15 minit tu 10 minit beletih je. Yang betul-betul dia belajar 5 minit je. Sebenarnya. Tapi kalau 5 minit yang kita ambil, dia betul-betul duduk dengan kita baca. Lepas tu selang 2 jam pula kita panggil pula 5 minit. Itu lebih baik. Maksudnya lebih kerap, lebih bagus. Walaupun masa dia pendek. Sebab tu saya kata, dia dengan cikgu dia boleh duduk. Dia boleh duduk lama. Tapi dengan mak ayah, dia rasa macam dunia ni rasa haru biru. Haru biru sebab nak mengadap mak ayah dia punya emosi yang marah dia luar biasa. So jadi benda-benda tu penting untuk mak ayah. Okey, yang kedua bahan. Bahan ni masa mak ada buku lah. Buku yang kita gunakan. Maksudnya
sama ada buku membaca pasti ataupun buku apa? Buku bacalah anakku, maksud masih ada sekolah-sekolah yang pakai buku bacalah anakku, tak kisah. Dia nak guna buku apa. As long as dia kena ada buku. Kalau tak ada buku, macam mana nak ajar membaca? Ini yang jadi masalah dia. Mak ayah contoh, bila kita nak ajar membaca, kita kena guna buku membaca. Kalau kita tak guna buku membaca, kita main ajar je apa yang kita ajar. Maksud kita ikut suka je kita nak ajar. Dia jadi masalah dia macam ni. Obviously dia jadi masalah kepada. Jangan buka suara ya kakak. Kakak jangan buka suara. Okey. Dia jadi masalah dia macam ni. Anak kita tak lancar lagi 2 suku kata. Baca buku dia tak lancar lagi. Tapi mak ayah ajar hari tu dah ayat panjang-panjang. Jadi sebab tu emosi kita tak betul. Kita ajar tak sesuai dengan aras anak. Sebab itu penting buku itu. Dan buku itu kena ikut step by step. Maksudnya kalau macam kita belajar baca Quran, macam contoh belajar Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Adakah hari ni kita nak ajar anak Iqra' 1, esok nak ajar Iqra' 2, lusa ajar Iqra' 3, sedangkan Iqra' 1 tak lancar lagi. Kita takkan masuk Iqra' 2 selagi Iqra' 1 tak lancar, betul? Macam itulah tertibnya kita ajar anak membaca walaupun bahasa Melayu, Jawi ataupun English. Kalau kita terus anak tak lancar buku 1, terus lompat buku 4, sebab tu kita rasa anak kita tak boleh sedia. Kita rasa anak kita tak boleh je. Sebab kita naikkan aras anak tersebut tak sesuai ikut tahap dia. Macam kita lah. Kalau kita tak lancar baca Quran, tiba-tiba orang suruh kita baca Quran, kita rasa boleh tak kita baca? Confirm tak boleh. So jadi benda itu dia kena sesuai dengan aras anak. Okey, kalau malu. Benda ini yang kita kena praktis. Nanti saya ajar konsep macam mana demand and supply dengan anak. Benda ni yang saya boleh share lah. Maksudnya untuk mak ayah, untuk mak ayah cuba implementkan dekat rumah. Kemudian suasana. Okey, suasana ini adalah yang sangat-sangat penting. Sebab apa? Contoh kita tak mampu sediakan satu mini library. Kita tak mampu sediakan satu meja tulis. Tak apa. Kenapa saya kata tak apa? Sebab itu adalah mengikut kemampuan kita. Kita mampu sediakan meja kecil je pun tu pun tak ada masalah. Ataupun kita mampu sediakan dia belajar dekat ruang tamu pun tak ada masalah. Kita mampu dia belajar dekat meja makan pun tak ada masalah. Okey, yang jadi masalah dia apa? Tengah belajar dekat meja makan, tengah-tengah belajar, mak bawa nasi sepinggan. Nak belajar macam mana kakak semua? Jadi, waktu anak tengah belajar dekat meja makan, elakkan benda-benda gangguan. Maksudnya ayah tiba-tiba time tu lah nak makan nasi, anak pula duk tengok, jadi tak jadi nak belajar. Tak jadi nak baca buku. Suasana ini adalah bergantung kepada kita. Tempat itu pada saya tak ada masalah. Sama ada ruang tamu, meja makan dan sebagainya. Itu adalah kemampuan yang kita mampu sediakan. Tapi suasana. Maksudnya tengah belajar dekat ruang tamu, ada abang kakak, ayah layan KFC, habislah anak tak belajar. Situasi dia macam tu. Lepas tu sama juga dekat ruang tamu. Ada TV. Tengah anak nak belajar, abang kakak buka TV. So jadi benda tu dia tak nice. Dia akan mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi benda ni kena ubah dekat rumah. Bila kita dah jadikan masa tersebut masa belajar, suasana itu perlu dibina dalam rumah. Lepas tu pula rekod dan semak. Bila kita buat bacaan, bila kita buat membaca kepada anak, pastikan kita ada rekod. Rekod tu contoh hari ni dia baca muka surat berapa, tarikh dan sebagainya. Supaya kita boleh nampak progres anak. Dan saya tak suggest untuk kita conteng buku. Maksudnya kita conteng dalam buku membaca. Sebab bila kita conteng, bila kita nak check balik kelemahan-kelemahan anak, anak lemah dekat mana, kita sukar untuk cari. So, jadi better kita ada buku yang kulit coklat tu pun tak apa. Buku garis 50 sen tu untuk kita catat. Kejap lagi saya akan bagi contoh. Kemudian kerap dan berulang. Ini yang saya sebutkan. Maksudnya jangan masa sampai balun 1 jam. Tetapi penuh dengan emosi, amarah dan sebagainya. Benda tu tak bagus. Biar kita buat benda tu dalam keadaan pendek tetapi dia berkualiti. Maksudnya kat situ dia akan nampak. Sebab kenapa saya sebut benda macam ni? Sebab ini adalah pengalaman mak dengan ayah untuk handle anak dekat rumah. Untuk handle anak dekat rumah. So jadi benda ni kita macam saya cakap awal-awal tadi, dia tak sama anak dekat rumah dengan dekat sekolah. Dia tak sama langsung. Okey, ini adalah perkara penting yang perlu ada dalam rekod catatan membaca anak, iaitu contoh bilangan tu tak kisahlah nombor 1, 2, 3, tarikh, rekod dan sebagainya. Saya bagi contoh,
Ini kita boleh print. Kalau siapa yang boleh ada akses print, kita buat dalam bentuk Word dan sebagainya, kita print. Lepas tu kita boleh letak stiker dan sebagainya. Okey, hari ni kakak dah baca muka surat berapa? Oh, kakak dah baca muka surat ni. Kakak dah berubah muka surat. Mama bagi stiker. Jadi kalau kakak dah kumpul stiker banyak, mama bagi hadiah. Contoh dia macam tu. Okey, kemudian ini contoh biasalah. Ini contoh paling jimat dan paling murah. Pergi kedai RM2. Ambil buku garis 2 tu, ada 4 buah ke 5 buah, baru RM2, boleh catat juga dalam buku tu. Maksudnya yang penting ada rekod dengan catatan. Rekod catatan ni kita akan nampak flow. Anak kita punya lemah dekat mana. Contoh, saya bagi tahu macam ni. Mak ayah jangan beremosi kalau contoh dalam 1 minggu itu anak tak berubah muka surat. Contoh dia baca buku 1, muka surat 40. Dia tak berubah muka surat. Normal. Sebab dekat sekolah pun dia jadi macam tu. Sebab anak ni dia punya tahap pemikiran, penerimaan, hafalan dia dan ingatan dia tak sama. Dan tolong jangan compare anak kita yang pertama dengan anak kita yang kedua. Maksudnya contoh, abang awak dulu baca okey je. Awak sekarang kenapa teruk sangat? Jangan kita budayakan perkataan-perkataan yang tak baik sebab dia akan mengganggu emosi anak. Maksudnya bila kita guna wrong communication, kita akan dapat result yang salah juga nanti. So jadi benda ini perlu kita ubah. Jadi bila kita dapat susun rekod membaca ini, mak ayah akan boleh nampak. Contohlah anak ni dia dah seminggu dah duk mengulang muka surat yang sama. So jadi kita mungkin boleh tambah dengan kemahiran menulis, boleh tanya guru dia macam mana, cikgu anak saya ni saya dah ajar dah tapi dia duk ulang muka surat yang sama, dia tak ingat-ingat lagi, boleh tak cikgu bagi cadangan. So jadi dekat situ kita akan guna right communication dengan guru dan sebagainya untuk kita bantu anak tersebut. Sebab tu saya kata bila kita dapat buat rekod catatan ni, mak ayah akan nampak. Dia macam baca Quran lah. Macam baca Quran. Cuma kebiasaan kalau kita pergi baca Quran, kita hanya betul, anak kita ni berbeza. So jadi bila anak kita baca Quran, kita akan tanda penanda tu je kan. So jadi kalau saya penanda tu boleh je nak letak, tapi saya lebih suka setiap hari yang kita ajar tu kita record, macam buat diary. Kita record, biasakan dalam sistem record. Bila kita guna sistem record, bila kita nak jumpa cikgu dia, anak kita baca sampai mana, ada masalah apa-apa, so kita ada data ataupun kita ada makluman bahawa anak kita tu punya tahap macam mana. Okey. Lepas tu pula konsep yang saya kata tadi, okey, yang pasal bintang kan, reward ni. Okey, teknik how to tackle anak, macam mana nak dia belajar. Okey, saya nak bagi tahu macam ni. Ini adalah kadang-kadang kesilapan kita dalam memberi sesuatu kepada anak-anak, dan tak nafi kadang-kadang ada yang mak ayah kita berkemampuan. Maksudnya anak kita buat sikit, kita terus bagi hadiah. Okey, tak ada masalah untuk kita bagi hadiah pada anak. Tetapi pandangan saya, apabila kita memberikan sesuatu kepada anak, itu hadiah ataupun reward, pastikan kita demand kebaikan apa yang dia buat hari tu. Maksudnya contoh dia solat awal waktu, dia tolong mak ayah dekat dapur, kita bagi kat dia reward aiskrim. Contoh. Tapi kalau dia nakal, kita jangan bagi lagi. Sebab apa? Sebab bila kita selalu sangat bagi reward dekat dia, sampai satu tahap dia rasa dia boleh dapat je walaupun tak buat apa-apa kebaikan. Jadi itu yang sebenarnya konsep kita main tarik tali dengan anak-anak, macam mana untuk pastikan dia dapat buat apa yang kita nak. So jadi selalu lepas kelas saya baru buka balik. Okey, betul. So jadi benda itu dia penting untuk kita tackle balik anak tersebut, sebab kadang-kadang dia jadi masalah kepada kita apabila kita terlampau banyak memberi kepada anak tanpa kita demand kebaikan kepada dia. Contohlah sampai satu tahap dia dah rasa macam tak perlu pun buat baik sebab mama memang akan belanja aiskrim. So jadi benda itu jadi kesilapan kepada kita. Ataupun kita bagi kat dia gadget. Ini yang jadi masalah dekat kita kemudian hari yang akan ada selepas ni. Umi ni dia cakap selalu lepas kelas saya buka balik macam bahasa Arab dalam YouTube untuk ulang, sebab kadang-kadang betul. Sebab bila kita belajar secara online, kadang-kadang sebutan dia tak jelas, line dan sebagainya. So dia masih kena access untuk YouTube untuk kita mengulang. So jadi benda itu perlu ada interaction lah, maksudnya perlu ada ulangan semula. Okey, pengajaran bila kita nak ajar anak membaca, pastikan kita guna bahasa yang betul. Maksudnya bahasa yang betul ni, contoh kita baca, kita tengok perkataan-perkataan dalam buku, saya, kereta, yang melibatkan penggunaan-penggunaan bahasa ni. Kenapa saya kata penggunaan bahasa ni penting? Sebab kita tak nak timbul masalah kemudian hari bab penulisan. Contoh dia, anak biasa sebut saya, kereta, bagaimana menggunakannya,
Jadi benda nya tu tu yang diwujudkan yang sepatutnya kereta. Saya bagaimana menggunakannya. Okey, bila kita guna dalam membaca, betulkan anak-anak punya bacaan ikut sebutan yang betul. Maksudnya intonasi dan sistem bahasa dia kena betul. Bila intonasi dengan sistem bahasa dia biasa rojak, ini yang akan jadi masalah. Bila bahasa jadi rojak, kita akan berdepan dengan masalah kemudian apabila anak naik darjah 1, anak naik darjah 2, anak naik darjah 3, penulisan dia pun akan rojak. Jadi better yang terbaik adalah sewaktu kita ajar anak membaca di peringkat awal, sekarang kita dah biasa betulkan yang salah. Yang salah tu kita kurang-kurangkan. Sebab bila kita teruskan kebiasaan yang salah itu, dia akan jadi masalah kemudian hari. Kemudian hari akan jadi masalah. So, jadi dia masalah dia bukan apa. Dia jadi penulisan lah. Jadi bila nak counter penulisan, kita buat 2 kali kerja. Kita akan buat 2 kali kerja. Jadi kita nak elakkan kita buat 2 kali kerja, baik awal kita susah dulu. Macam tu. Lepas tu macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak makan ni kena tertib, dan solat kena ada tertib dia, rukun dia. Sama juga dengan membaca, kita tak boleh main lompat-lompat ikut suka. Dia macam ni, ada mak ayah dia mampu bagi komitmen, dia mampu bagi komitmen untuk ajar anak membaca dan dia konsisten dengan ajar anak membaca setiap hari. Tetapi dia tak ikut tertib. Maksudnya dia lompat hari ni ikut suka nak ajar apa, tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia kena ada penyusunan. Maksudnya kalau kita nak ajar membaca, dia kena ajar ikut step by step. Sebab tu saya kata, saya tak suruh mak ayah jadi seorang guru. Saya tak suruh pun macam tu. Cuma saya kata ambil step. Maksudnya sekarang ni cari balik dekat rumah. Tengok balik dekat rumah buku membaca anak. Ajar anak ikut step by step. Maksudnya test balik anak dia lemah dekat mana. Contohlah kata, kita test buku membaca pasti buku 2. Kata kita test buku 2 tu dia tak lancar. Kita rendahkan lagi. Mungkin buku 1. Kita tengok buku 1 dia dah makin better. So kita check muka surat mana yang dia okey. Jadi kita continue next page sahaja. So jadi benda itu kita akan tahu. Anak tersebut dia punya tahap dia macam mana. Okey. Macam mana pula anak yang pelat? Ibu nak cucu? Dia masalah dia cucu dengan susu sebutan yang pelat-pelat ni sebenarnya dengan bantuan kaedah membaca juga dia akan membantu anak mengurus sebutan pelat ini. Sebutan pelat ini juga akan membantu untuk mengurangkan anak punya masalah pelat. So jadi dekat sini sebenarnya kepada mak ayah khususnya bila kita ajar membaca anak, bila berlaku pelat tersebut tak ada masalah pun, tapi kita kena betulkan. Kita jangan biarkan dia habit dengan yang dia baca salah tu. Lepas tu satu lagi, kalau anak pelat R. Contoh rumah dia sebut rumah. Itu sebenarnya R dengan S dia ambil masa sikit. Especially R. R yang paling ambil masa sikit. Kadang-kadang sampai ketua dia ada masalah dengan R. Tak apa, as long as dia kita tahu dia sebut R, memang dia ada masalah sebutan. Ini maksud saya anak-anak kadang umur 3-4 tahun dia ada masalah pelat yang ketara. Jadi dengan kaedah membaca ini juga dapat membantu kemahiran pelat anak tersebut. Lepas tu melalui komunikasi. Maksudnya daripada komunikasi, apabila anak tersebut menyebut perkara-perkara yang salah dan sebagainya atau pelat dan sebagainya, dekat situ pun kita kena betulkan. Okey. Sekarang ni kita nak relate kepada pembinaan komunikasi anak. Okey, sekarang ni saya bagi tahu aktiviti psikomotor halus khususnya. Dia jadi buat. Jadi puan kena ambil masa puan untuk betulkan pelat tu. Dia tak sekejap. Jadi benda ni dia ambil masa. Dia yang penting kena ubah masalah pelat tu. So, jadi dia take time lah sikit. So, jadi kalau kita tengok dalam masalah pelat ni juga, bila kita tackle dalam bab percakapan harian, kita tackle balik, insyaAllah dia akan better. Lama-lama dia akan better. Lepas tu pula berkaitan dengan psikomotor anak kan. Macam psikomotor anak sebelum ini, psikomotor halus banyak di kaunter di sekolah. Macam psikomotor kasar sebelum ini pun banyak juga di kaunter di sekolah. Macam contoh ada sukan pasti, ada alam ria dan sebagainya. Ada alam ria dan sebagainya. So, jadi benda itu sebenarnya bila berlaku PKP macam ni, bila berlaku PDPR secara atas talian, adakah efek kepada kemahiran psikomotor anak? Ya. Sebab kebiasaannya kemahiran psikomotor anak ini dirancang oleh guru. Tetapi sekarang ini macam mana kita dekat rumah nak bina kemahiran psikomotor anak? Anak saya jadi cikgu. Tu biasalah. Apa yang mak dia cakap semua salah. Dia cakap je betul. Walaupun mak dia tu guna kaedah betul je.
Contoh ajar matematik lah. Oh, cikgu saya tak ajar macam ni, cikgu saya ajar macam ni. Dia pula ajar. Padahal jawapan dia 2 tambah 2 dapat 4 ke. Cuma kaedah tu je beza. Guna jari ataupun garis-garis. So, jadi macam tu kan. So, jadi kat sini sebenarnya melalui petuturan, melalui percakapan. Jadi dekat situ sebenarnya kita dapat bantu juga psikomotor anak. Sebab dia melibatkan pendengaran, melibatkan penglihatan. Dan satu lagi saya nak bagi tahu sekarang ni, masalah gadget juga dia menjadi masalah kepada gangguan mata anak. Saya tak sure dekat parent yang ada pada malam ini, ada tak anak-anak yang ada masalah mata. Maksudnya kalau daripada kecil tak ada masalah. Maksudnya dia lahir-lahir memang ada masalah mata. Maksudnya dia memang daripada kecil. Yang tu memang ada masalah daripada kecil. Mungkin kita tak boleh nak salahkan lah. Tapi yang saya pernah jumpa, anak umur 6 tahun dah pakai spek, lagi tinggi silau dia daripada saya. Macam saya, silau saya dalam 400 lebih macam tu. Anak tersebut 600 lebih, dekat 700 silau dia. Tinggi. Kesan dia, silau dia bila kami berkomunikasi dengan mak ayah dia adalah faktor memang setiap malam tengok gadget sambil tidur. So, jadi benda ini dia sangat tak bagus. Dia sangat tak bagus kalau kita tak buat pengawalan kepada anak tersebut berkaitan dengan pengurusan gadget. Dia akan efek kepada pendengaran. Dia akan efek kepada pertuturan bila kita banyak sangat dengan gadget. So, jadi benda-benda ini perlu kita belajar macam mana nak improvekan psikomotor anak. Contoh, tak perlulah cari aktiviti yang susah-susah. Dekat rumah mungkin kita bagi Lego je. Dia ada Lego kan kat rumah, ataupun kita buat Play-Doh dengan dia. Contoh, mak ayah kerja Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu atau Ahad beli tepung, beli minyak, bubuh sabun sikit, buat Play-Doh sama-sama, letak warna. Buat aktiviti yang simple tetapi fun untuk kita bentuk kemahiran tangan dia. Kadang-kadang kita tengok ada anak dia tak dapat pegang pensel dengan baik. Sebab apa? Dia lemah kekuatan otot tangan. Dia lemah kepada kekuatan otot tangan. Jadi benda ini saya boleh kata, boleh je rujuk guru sekolah masing-masing, tanya pandangan guru sekolah, aktiviti apa yang menarik untuk bantu psikomotor anak. Untuk kita bantu psikomotor anak ini. Mungkin mak ayah dia tak nampak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dekat Google banyak je. Cari je banyak aktiviti. Cari je banyak aktiviti yang ada untuk kita buat. Cuma sebagai mak ayah, janganlah buat aktiviti yang complicated. Bila buat aktiviti yang complicated, itu yang jadi penat tu. Dia emosi lebih. Awak ni tak faham lah. Mama kata ambil tepung lah. Cik Mama suruh ambil tepung jagung. Ambil tepung gandum nak buat Play-Doh. Awak ambil tepung jagung. Tak boleh jadi Play-Doh juga. Jadi benda tu dia akan beremosi. Jadi create aktiviti yang simple, tapi anak dia boleh follow dengan baik. Okey, perkembangan psikomotor dengan gadget. Okey, kalau kita perasan tak, kalau anak-anak kita sekarang ni, especially anak-anak perempuan, dia suka tengok orang buat Play-Doh dekat YouTube. Ataupun buat kreativiti dekat YouTube. Betul tak? Kan? Anak-anak sekarang ni suka buat kan? Saya nak bagi tahu anak-anak kita, saya tak nafi pun, memang ramai anak-anak especially anak-anak perempuan ataupun anak-anak lelaki, dia suka tengok Lego, yang orang buat Lego tu dekat YouTube. Betul kan? Dia suka tengok. Saya tak nafi benda tu sebab saya tengok ramai murid-murid kita dia suka tengok. Tapi dia beza ya, dia tengok dengan dia buat. Saya nak bagi tahu. Kalau dia tengok, mata dia sahaja yang tengok. Tapi dia tak cuba buat. Tangan dia tak cuba buat. Lalas yang pandai tu siapa? YouTube tu yang pandai. Anak kita tak pandai nak pasang Lego tersebut. Contoh nak tahu anak kita boleh pasang ke tak, kita beli Lego je. Kita beli something apa suruh dia buat, dia tak boleh buat. Jadi yang pandai tu apa? Laptop tu. Yang pandai telefon tu. YouTube tu yang pandai. Dan efek dia yang ketara adalah kepada mata dengan ni, otak dia. Maksudnya otak dia hanya berjalan untuk tengok benda itu sahaja. Tapi otak dia tidak berjalan untuk buat benda itu sebab dia hanya tengok. Dia hanya tengok benda tu dekat YouTube. Contoh dia pasal buat warna dan sebagainya, buat Play-Doh dan sebagainya. Benda tu dia efek. Sebab tu saya kata perlu ada kawalan. Apabila gadget ni tak boleh kita main bagi sahaja sebab dia mengganggu kepada perkembangan psikomotor, mata, pendengaran anak. Kesan dia apa? Sebab dia ada gelombang yang boleh mengganggu otak, mengganggu mata, gangguan mata. Maksudnya mata jadi rabun dan sebagainya sebab dari segi sudut pencahayaan gadget tu sendiri. Kalau kita perasan kan, kita tengok dulu mak ayah kita macam mana. Mak ayah kita yang lama ni, orang-orang lama dia akan cakap macam ni. Nak tengok TV duduk jauh-jauh. Kalau hang duduk dekat dengan TV, kena tibai lah ataupun kena rotan. Kalau orang tua-tua dulu sebab apa? Sebab dia sayang mata anak. Bukan saya kata mak ayah sekarang tak sayang anak-anak. Bukan. Kadang-kadang kita dah banyak kali cakap, kadang-kadang penat. Jangan, kalau boleh selalulah tegur. TV tu kalau ada TV yang boleh pasang tu letak tinggi-tinggi. Biar anak tengok melangut pun tak apa. Daripada mata tu dekat dengan TV. Dia akan menyebabkan anak tersebut
dia punya eye level dia dengan kerosakan mata untuk ke depan dia akan jadi lagi masalah. So jadi bab gadget ni salah tak salah pun. Tak salah pun sebab kalau kita tengok sahabat Nabi kan, Ali bin Abi Talib, dia cakap macam ni, didiklah anakmu sesuai dengan zaman mereka. Maksudnya zaman sekarang perlu diberikan gadget. Zaman sekarang perlu diberikan kemudahan-kemudahan gadget, bagilah. Kalau macam saya dulu zaman belajar, kita nak dapat sijil Microsoft tu kan, Microsoft PowerPoint, Excel, Word ni kita perlu pergi kelas komputer. Tapi sekarang anak zaman sekarang nak belajar pasal Microsoft, tak perlu pun pergi dapatkan sijil tu, kecuali dia nak buat advance Microsoft. Nak buat advance Microsoft. Tapi basic dia boleh belajar sendiri daripada dia laptop mak kat rumah. Berbanding kita dulu, mak ayah kena keluar ada 300 untuk pergi dapatkan sijil. Budak-budak sekarang tak perlu pun sebenarnya. Tapi kecuali nak yang advance lah. Ya, dapat pun. Aktiviti mewarna sangat dapat meningkatkan psikomotor anak bab pergerakan tangan. Bab pergerakan tangan. Dan satu lagi, bila kita buat aktiviti contoh warna air dicampur dan sebagainya, dia akan membantu anak itu buat penyerapan otak. Maksudnya gabungan warna dan sebagainya. Dia membantu. Kalau libas tengok dekat. Kena libas tengok dekat. Maksudnya kena rotan lah istilah dia macam tu kan. Sabar puan. Sabar, insyaAllah. Okey, apa ibu bapa perlu buat? Yang pertama, kawalan emosi. Saya sangat highlightkan bab emosi ni sebab saya faham. Saya faham sangat. Kalau dah panggil sekali suruh baca buku, tak nak baca. Dah panggil 2 kali, tak nak baca. Panggil kali ketiga dengan penyangkut baju. Waktu tu normal lah. Saya faham lah benda tu. Tapi mungkin hari tu kena tarik benda lain. Okey, cara dia macam ni. Yang saya kata demand dengan supply ni. Contohlah dia nak tengok telefon YouTube kan. Kita nak bagi tengok YouTube. Okey, contoh kakak, awak tak nak belajar, tak apa, tak payah belajar. Tapi hari ni mama tak bagi awak tengok YouTube. Kalau awak nak belajar, mama bagi tengok awak YouTube, tengok 1 jam dengan syarat awak kena belajar dulu. Waktu tu walaupun dalam keadaan menangis, dia sanggup nak tengok YouTube tu. Dia sanggup datang belajar. Maksudnya dekat situ demand dia. Kita demand dia nak belajar, supply dia kita supply untuk dia mengajar dan dia kena terima apa yang kita arahkan, demand kita. Benda tu dia kena faham tuntutan yang apa yang kita nak. Sebab tu saya kata jangan setiap masa memberikan reward kepada anak-anak. Kesilapan kita setiap benda kadang-kadang anak tersebut dia nakal dan sebagainya pun kita bagi. Lepas tu salah bila kita nak bagi dia rasa alah kalau buat tak dengar pun dapat juga. So jadi benda tu dia jadi efek lah kepada emosi anak. Sebab saya bagi tahu macam ni. Anak kita umur especially lah umur 4 hingga 9 tahun jaga betul-betul. 4 dengan 9 tahun adalah quality time kita dengan budak tu. Betul, beli jiwa dia. Kenapa? Apabila anak tersebut dah naik umur 10 tahun, especially waktu dia dah naik 13 tahun, waktu tu dia dah mula cari kawan. Dia dah mula kurang dengan mak, ayah dan family. Tapi kalau di awal umur 4, 5, 6, 7 sampai 9 tahun tahap 1 ini, kita fokus quality time dengan dia, beli jiwa dia. Waktu dia umur 10 tahun, kita tak perlu marah dia untuk paksa dia solat. Sebab waktu tu dia dah okey. Tapi kalau waktu umur 9 tahun ke bawah, kita tak jaga betul-betul, itu yang silap. Sebab tu Nabi ajar umur berapa dia kena rotan bila dia tak solat. Bukannya bermaksud umur 10 tahun tu baru nak ajar anak solat. No, dia daripada sekarang. Sama juga dengan cara belajar. Cara anak belajar di rumah, dia kena mula daripada sekarang. Kalau kita mula anak dia umur 10 tahun, silap. Ya betul, blue light filter untuk penjagaan mata. Sebab itu betul untuk kita elakkan dia punya light kan. So jadi benda ini adalah sangat penting untuk mak ayah yang saya kira jagalah quality time antara mak ayah dengan anak-anak. Quality time umur 9 tahun ni adalah umur emas anak-anak. Bila dia dah start cari kawan, bila anak tersebut dah start cari kawan, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Waktu tu kita nak tarik balik anak, jiwa dia susah sebab dia dah mula pergi kepada kawan lebih. Itu sebenarnya agak kena berhati-hati. Okey, kemudian komunikasi. Okey, benda ini saya nak tegur. Saya harap yang ada dekat sini jangan terasa. Saya sendiri kita ada saudara, abang kakak kita yang kadang-kadang macam berkomunikasi dengan guru dan sebagainya. Tolong guna ruang komunikasi yang baik dengan guru. Sebab guru ni yang ajar anak kita. Okey, saya bagi tahu macam ni.
kesilapan kepada komunikasi menyebabkan kesan dia bukan kepada guru dan mak ayah, tapi kesan dia pada anak-anak. Contoh dia, mak ayah tu dia nak tahu pasal perkembangan anak tetapi pergi marah cikgu ataupun cara cakap tak kena. Cikgu itu pula dia terasa. Kesan tak pada anak dia? Kesan. Mungkin guru tersebut dia akan jadi macam rasa low confident. Dia akan rasa kecewa sebab mungkin dia tak buat kerja bagus. So jadi saya nak pesan betul-betul especially kepada mak ayah. Saya sendiri ada kakak abang yang ada anak-anak. Saya memang selalu cakap. Saya kata bila kita ada jawatan, bila kita ada kerjaya yang baik, bila kita nak jumpa guru kepada anak kita, tinggal sekejap jawatan tersebut. Tinggal sekejap. Sebab kita nak tahu pasal anak kita. Jangan kita, cikgu siapa nak tegur pasal anak saya? Contohlah, cikgu dia tegur pasal anak kita punya, dia lah nakal dekat sekolah dan sebagainya. Dan kadang ada yang mak ayah yang mungkin dia pengen gedebel dan sebagainya, ataupun dia garang dan sebagainya, dia song balik cikgu. Bila kita guna komunikasi yang salah, efek dia pada anak itu. So pada saya, bila kita nak bercakap dengan guru, berkomunikasi dengan guru, berkomunikasilah dengan baik. Kita anggap kita sebagai pekerja, kalau bos kita marah-marah kita suka tak? Of course tak suka. Sama juga dengan guru, dia nak melayan kerenah anak-anak lagi. Ada yang serta-serta perangai daripada mak ayah. So jadi pada saya dekat sini dia kena give and take antara guru dengan ibu bapa. Wujudkan satu ruang komunikasi yang baik. Kemudian kegagalan kita dalam mengawal emosi, kesan dia apa? Kita rasa penat, kita rasa letih nak mengajar anak. Sebab tu saya kata dekat sini perlu ada komunikasi yang dengan baik. Jadi dekat sini parent boleh berkomunikasi dengan guru. Apa cara kita nak tackle anak kita dekat rumah? Macam tu. Maksudnya dekat situ bila ada right communication, insyaAllah dia akan jadi right action kepada anak kita. Lepas tu peluang ibu bapa. Okey, sebelum ini kita faham. Anak-anak dia kenal ABC, dia kenal Al-Fatihah itu, dia kenal surah-surah tertentu, dia kenal pasal solat daripada guru. Sekarang ini dia terpaksa mak ayah pula kena bagi untuk anak-anak belajar. So jadi benda ini adalah norma baru kepada mak ayah. Macam mana how to tackle anak-anak. Betul puan. Saya tak nafi pun benda tu. Saya bukan senang nak jadi cikgu ni. Saya di rumah mengajar anak-anak yang perlukan kesabaran. Ya betul. Sebab tu saya kata walaupun orang tu cikgu belum tentu dia dapat ajar anak dia. Walaupun belum tentu dia dapat ajar anak dia dengan baik. So jadi benda ni dia mencabarlah. Jadi kita kena azam macam ni. Apa yang kita ajar anak kita sekarang, apa yang kita keluarkan duit untuk anak kita sekarang, pakaian yang kita berikan kepada dia, pendidikan yang kita berikan kepada dia, bukan hanya sekadar semata-mata untuk untuk melepaskan tanggungjawab kita sahaja. Jadi sia-sia amalan kita. Kita kena niatkan apa yang kita buat ni, kita nak mengharapkan doa dia bila kita mati nanti. Kita anggap sebagai jariah kita kepada dia. Itu yang kita nak. Kalau kita hanya sekadar memberi, kita akan timbul rasa berkira. Contoh kita bagi dekat anak kita bayar yuran kan, bayar yuran anak sekolah. Mungkin anak kita dia tak pandai macam kawan-kawan dia. Takut timbul macam ni. Dia timbul macam ni. Benda yang tak baik lah dia timbul. Mama dah bayar mahal-mahal dah dekat awak pergi sekolah. Awak tengok abang awak dulu. Mama hantar pergi sekolah, okey je belajar. Awak ni mama hantar pergi tuition lah, membazir duit mama. Tolong jangan sebut benda tu. Sebab apa? Kita dah mula berkira dengan anak. Dan satu lagi, kita macam tak redha dengan bayaran yang kita berikan kepada anak tersebut. Sebenarnya kita kena anggap macam ni. Pelaburan duit ringgit, masa yang kita berikan kepada dia adalah tanggungjawab kita. Yang maksudnya tanggungjawab kita akhirnya adalah untuk kita harapkan doa dia bila kita mati nanti. Anak kita ni bukan hanya kita nak dia pandai dunia je. Kita nak dia pandai akhirat juga. Maksudnya dia pandai dunia, dia pandai akhirat. Yang boleh bantu kita dekat syurga nanti. Kita tengok ramai je sekarang ni. Walaupun dia tak kerja bagus, tapi dia boleh jaga mak ayah dia. Tapi yang kerja bagus belum tentu boleh jaga mak ayah dia. Sekarang kita nak macam mana? Sebab tu saya kata kena ubah mindset kita. Setiap apa yang kita keluar, pelaburan yang kita keluar pada anak-anak, jangan timbul rasa rugi ataupun rasa berkira. Benda itu akan efek kepada rezeki kita akan datang. Yang paling merugikan adalah rezeki kita nak masuk syurga tu yang rugi. Rugi, sangat rugi. Okey. Kemudian inilah doa, ikhtiar, usaha, tawakal. Kalau macam saya sebagai guru, saya selalu azam macam ni. Saya selalu cakap macam ni. Ya Allah, Kau berikanlah kemudahan urusan anak muridku. Sebab anak muridku ni dia di luar pengawasanku.
Berikanlah walaupun aku mengajar sedikit tetapi mereka dapat terima dengan baik ilmu tu. Sama juga dengan mak ayah. Sama juga dengan mak ayah, selalulah doa dekat anak-anak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak guna kebergantungan kita dengan doa kepada Allah, kita nak bergantung dengan siapa? Kita nak bergantung dengan siapa? Okay, ada yang tanya soalan. Habis kita kalau cakap macam tu, kalau anak kita tak nak pergi sekolah tapi tak ada niat, tak nak niat apa-apa, cikgu macam mana? Okey, benda ini dia kena bina, Puan. Dia kena bina. Dia bukannya sekali je. Maksudnya, dia tak nak pergi sekolah tapi tak ada niat apa-apa, cikgu macam mana? Okey, kalau dia tak nak pergi sekolah, kita cuba cari apa sebab dia tak nak pergi sekolah. So, jadi dekat situ kita kena trace. Kenapa dia tak nak pergi sekolah? Dia tak nak join kelas, kenapa? Jadi kita cuba trace masalah. So, jadi kita tackle by masalah. So, contoh mungkin dia tak nak pergi sekolah sebab kawan-kawan dia kasar dengan dia ke, ataupun dia ada takut dengan cikgu tertentu ke. Jadi, kita sebagai parent cuba berkomunikasi dengan guru, deliver benda tu dengan baik. Kenapa anak-anak, ataupun kadang-kadang anak ni, dia depan kita, dia tak nak pergi sekolah. Once parent dah tinggal dekat pagar, ni pengalaman saya, dekat pagar menangis tu macam cikgu urutan dia hari-hari. Sebenarnya cikgu tak buat dia pun. Dia menangis tu sebab mungkin dia tak nak berpisah dengan mak dia. Dekat pagar tu dia menangis gila-gila. Tapi lepas dia mak pergi, mak balik, budak tu okey je. Kadang-kadang mungkin anak kita ni dia ada acting dia. Ada acting tak nak pergi sekolah sebab awal pagi dan sebagainya. Itu antara salah satu faktor mempengaruhi anak tersebut. Okey, tanam azam, ini yang saya sebut, setiap usaha dan duit ringgit yang dikeluarkan bukanlah sekadar tanggungjawab tapi sebagai saham akhirat. Sebab benda ni saya highlightkan sebab kita takutlah kita ialah dalam faktor pandemik kan, ramai orang terkesan. Ada yang bekerja sendiri terkesan, nak mencari yang terbaik untuk anak lagi, terpaksa cut itu, cut ini, belanja itu, belanja ini. Kadang-kadang kita timbul rasa macam tak cukup dan sebagainya. Waktu tu kita kena cool dulu, kena sabar dulu. Okey, kenapa? Sebab apa kita tak cukup? Saya bagi tahu macam ni, budayakan bila kita ajar anak kat rumah, ajar anak berdoa juga. Contoh dia, mama cakap macam ni, kakak tahu kan kita, betul susah bangun pagi sebab saya faham lah pengalaman tu. Saya sendiri pun, kita dulu pun macam tu kan. Tak nak pergi sekolah sebab payah nak bangun pagi. Ke-7 dah kena bangun kan. So, jadi saya nak bagi tahu macam ni. Contohlah kita biasakan budaya doa dengan anak ni adalah, kita sebut, kakak jangan lupa doa dekat mama supaya mama murah rezeki. Macam tu. Maksudnya, anak ni tambah-tambah pula dia orang ni kategori anak-anak syurga ni. Orang kata apa, tak ada dosa lagi. Bila dia orang berdoa, kita tak tahu Allah angkat doa dia orang. Disebabkan keberkatan hidup kita adalah datang daripada doa mereka. Sebab tu saya kata kita kena ajar anak-anak kita ni daripada awal. Boleh Puan, tak ada masalah. Nanti saya akan sharekan rakaman. Ya betul Puan. Sebenarnya bukan anak tu pun stres. Saya sendiri pun stres kena kerja kat rumah. Sebab apa? Pagi-pagi dah kena buka laptop. Orang nampak macam work from home ni relax. Dia tak relax. Pagi nak kena rangka mengajar, petang mengajar lagi. So, jadi benda ni dia bukan hanya pada anak tersebut. Pada kami yang dewasa ini pun mencabar sebenarnya. Okey, jadi sebelum saya tamatkan sesi kepada sesi taklimat pada hari ini, kalau ada yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan, tak ada masalah. Cuma saya sebagai wakil daripada Seriti Puchong, dan saya juga sebenarnya kalau dekat sini parent-parent, kalau Pasti Anomadiyah kenal saya lah. Saya bahagian pengurusan Pasti Anomadiyah dan saya juga bertugas sebagai guru besar di Seriti Serdang Jaya dan terlibat dengan Seriti Puchong. Jadi saya ambil masa sekejap, lebih kurang 5 minit sebelum saya serahkan kepada jemputan kita pada malam ini untuk terangkan sikit pasal Seriti. Seriti ni apa? Mungkin orang tak biasa kan, macam contoh sebelum UPM tak pernah dengar sekolah Seriti ni kan. Sekolah Seriti kawasan Puchong ni dia dah ditubuhkan daripada tahun 2019, hujung tahun, dan beroperasi pada tahun lepas. So jadi tahun ini ada 3 cawangan lah. Cawangan Serdang Jaya, cawangan Bandar Equin dan cawangan Bukit Puchong. So jadi misi kepada Seriti ni adalah melahirkan generasi soleh pintar, Rabbani dan Murabbi, memberikan pendidikan peringkat rendah berasaskan kurikulum integrasi meliputi pratahfiz, fardu ain, fardu kifayah melalui persekitaran yang kondusif. Maksudnya ini adalah sekolah rendah swasta lah untuk makluman semua. Ini adalah sekolah rendah swasta, aliran dia sama macam Pasti. Maksudnya selepas Pasti masuk Seriti.
Jadi contoh yang bagi objektif penubuhan seriti, yang pertama menawarkan pakej pendidikan berteraskan Islam di peringkat sekolah rendah kepada anak-anak. Kemudian mendidik generasi Islam bagi melahirkan insan yang beriman, berakhlak dan berilmu serta memahami Islam sebagai agama yang lengkap dan syumul. Melahirkan generasi muda Islam yang dapat menghafal dan menghayati isi kandungan Al-Quran serta mempunyai kecerdasan minda dan fizikal. Dan yang keempat, menyediakan pendidikan bersepadu sebagai kesinambungan kepada institusi prasekolah pasti. Maksudnya seriti ni adalah kesinambungan lah. Kesinambungan kepada pasti itu sendiri. Dan kurikulum bagi pasti adalah KSSR. KSSR tu sekolah kebangsaan. Kafah Jaiz itu adalah bagi sekolah kafah. Al-Quran itu maksudnya anak-anak ada halaqah Quran. Ada halaqah Quran pagi dengan petang. So jadi istilah dia kalau hantar kat seriti, tak hantar kelas Quran pun tak apa dah. Istilah dia cikgu, istilah dia macam tu. Kemudian kafah seriti lah, iaitu kurikulum seriti sendiri. Ini adalah daripada cawangan-cawangan lah. Ini adalah yang warna merah ni Seriti Sedang Jaya. Seriti Sedang Jaya setakat ini kita buka untuk tahun 1 sahaja. Sebab kuota tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 dah penuh. Kita ada sampai darjah 4 tahun depan. Tapi kuota untuk darjah 2, darjah 3 dan darjah 4 tahun depan dah penuh. So, jadi kita buka untuk darjah 1 sahaja. Dan pendaftaran bagi Seriti Bukit Puchong dan Bandar Equin dibuka lagi untuk darjah 1 dan darjah 2. Okey, ini adalah sekiranya kepada ibu bapa yang berminat untuk membuat infak kepada sistem pendidikan pasti kawasan dan Seriti kawasan Puchong adalah amat dialu-alukan lah. Sekiranya nak memberikan sedikit berkongsi, kita nak bantu kebajikan, ada yang guru-guru kita yang terkesan, ibu bapa yang terkesan untuk kita bantu each other, welcome, tak ada masalah, ataupun boleh hubungi saya kalau ada pertanyaan lanjut berkaitan dengan Seriti ke, dengan pasti ke dan sebagainya. Okey. Anak-anak tidur lambat, apa pandangan cikgu? Okay, benda ni dia kena ubah puan. Bila isu tidur ni dia kena ubah. Maksudnya dia kena paksa rela. Kita kena paksa anak tersebut dia kena ubah. Especially waktu makan anak lah. Contoh malam jangan bagi lagi makan aiskrim, makan benda-benda manis. Sebab dia akan efek anak tersebut tak boleh tidur awal. Dia pola pemakanan anak tersebut membantu kepada quality time rehat dia. Maksudnya kena limit waktu makan dan waktu rehat, waktu main dan sebagainya. So jadi benda itu perlu diubah untuk kita pastikan anak tersebut dia dapat quality time dia. Sama macam kita lah. Kalau kita contoh minum air manis pukul 10, belum tentu lagi boleh tidur pukul 12 tu. So jadi benda itu salah satu faktor. Dan satu lagi faktor dia gadget. Kenapa dia tak boleh tidur awal? Sebab masalah gadget pun. So jadi bila jadi masalah gadget, kita kena kontrol gadget tersebut. Okey. Ini soalan daripada link kedua. Sebenarnya kita hari ni buka 2 room. Maksudnya ramai yang masuk. Boleh ke jadual pembelajaran dikongsi awal sebelum kelas untuk persediaannya lah? Oh, sebenarnya untuk jadual ini dia bergantung kepada sekolah lah puan. Maksudnya puan boleh rujuk kepada pihak sekolah untuk di peringkat pihak sekolah. Maksudnya macam puan ada cadangan lah. Ada cadangan untuk penambahbaikan sekolah dari segi sudut jadual dan jadual ke masa dan sebagainya. Cuba berkomunikasi dengan baik dengan pihak sekolah. So, jadi pihak sekolah dia akan susunlah ikut kesesuaian. Dia sebenarnya bukan hanya mencabar kepada mak ayah. Bukan mencabar kepada mak ayah untuk handle PDPR. Dia mencabar juga kepada guru-guru. Sebab ada guru-guru kita dia tak biasa lagi. So jadi saya harap dekat sini kena bagi masa juga dekat cikgu-cikgu kita. Dia belajar step by step juga. Maksudnya kalau mak ayah ada cadangan, ada penambahbaikan, sampaikan cara baik. Sampaikan cara baik dan cikgu itu pun dia akan ambil masa untuk dia perbaiki. Apa kelemahan-kelemahan yang dia boleh perbaiki. So jadi dekat sini bukan hanya kepada guru sahaja, bukan hanya pada mak ayah je untuk memperbaiki dia. Kepada guru-guru juga dia perlu memperbaiki dia sendiri. So jadi benda ini dia tak boleh one side sahaja. Dan satu lagi judge. Kita jangan terlampau judge. Maksudnya guru nak judge parent, parent nak judge guru. Tolong. Kita sampai bila nak judge macam tu, gunakan ruang komunikasi untuk tambah baik. Kita bukan nak tambah baik sekolah tu saja, tapi untuk anak kita. Macam mana nak tackle anak minat belajar sebab dia kalau ada haiwan baru dia nak belajar. Tak ada masalah. Kalau dia minat haiwan, kita bagi. Tapi pada masa yang sama kita demand juga. Awak nak haiwan ni kan? Awak nak mainan ni kan? Kita belajar yang ini dulu. Main tarik tali sikit. Ataupun bagi je haiwan kat dia, tarik untuk dia belajar benda lain. Sebenarnya itu adalah dominan minat dia. Tak ada masalah pun untuk kita berikan. Tapi kita still kena kawal supaya untuk kita pastikan dia minat benda lain juga. Maksudnya kita tak nak dia minat pada haiwan. Bila kita nak ajar benda lain dia tak nak. Bila dia tak nak, yang tu yang kita kena kontrol.
So kalau ada soalan-soalan lagi, boleh je nanti kita manfaatkan ruang dekat grup WhatsApp. Nanti dekat grup WhatsApp tu saya akan insya-Allah lah saya cuba konsistenkan, sharekan contoh apa game-game yang sesuai untuk ajar anak kat rumah, link-link YouTube yang boleh digunakan. So jadi cuma saya akan buka pada hari tertentu sahaja untuk kita boleh chat dalam grup tu. Nanti saya buat rules sebab bila kita buka chat selalu, dia jadi tak berfungsi dengan baik. Takut ada iklan-iklan dan sebagainya. Dia tak salah pun iklan tu, tapi cuma nak kontrol. Saya kena kontrol grup sebab saya tak nak nanti ada hebahan-hebahan yang, maksudnya saya akan standardkanlah hebahan kepada seriti dan pasti untuk hebahkan dalam grup tu. So jadi grup tu saya akan sharekan juga macam contoh link-link untuk game buat anak kat rumah. So jadi saya akan letakkan hari-hari tertentu mak ayah boleh, saya buka open chat, mak ayah boleh guna chat tersebut untuk berinteraksi sesama saya, sesama kita, sesama parent, bertukar rasa supportive sesama kita untuk kita bantu anak-anak, insya-Allah. So jadi tanpa melengahkan masa, jemputan kita pun dah masuk. Minta maaf Ustaz, dia drag sikit sebab tadi mula 8.10. So jadi saya minta saya di peringkat saya kira insya-Allah pada yang ada pada malam ni adalah individu yang berjiwa besar untuk berdepan dengan PDPR. Insya-Allah saya yakin benda tu. So saya akan saya menjemput kejap saya menjemput. Saya nak kena masuk link sebab saya nak kena share sebab ustaz dia masuk link satu lagi. Kejap sebelum saya bagi laluan kepada ustaz, saya nak buka link kejap. Nak buka link yang ustaz punya. Kejap